Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita akan masuk pada bab terakhir, iaitu structure. Sekiranya kalau kita tengok kepada fungsi array. Jadi kalau untuk array, biasanya array itu adalah daripada jenis, ahli-ahli itu adalah daripada jenis yang sama. Sebagai contoh, dalam satu array, kita ada 6 contohnya. Setiap indeks dalam ni mestilah daripada jenis yang sama. Contohnya jenis integer. Dalam ni ada nilai lah, kosong, mungkin ada nilai 7. Okay, tetapi kalau dalam structure, dia adalah sesuatu data yang kita gabungkan daripada beberapa data type. Jadi kalau kita tengok dalam kita punya structure, satu structure, contoh di sini, okay, contoh di sini kita dah untuk mewakili satu rekod buku, di mana dalam kita punya structure kita boleh ada title ni. Ini mungkin daripada jenis string ataupun char. Author pun sama, subject dan juga book ID. Mungkin book ID kita boleh letak dalam jenis integer. Jadi setiap ahli dalam kita punya struktur ni tidak semestinya terdiri daripada data type yang sama. Sebagai contoh, kita ada banyak data type. Contoh, kita ada integer, kita ada float, kita ada char, kita ada boolean, dan seterusnya lah. Dalam kita punya struktur tak semestinya hanya terdiri daripada satu jenis data type saja. Dia boleh terdiri daripada beberapa jenis data type. Okay, dalam contoh ini kita nak tengok dalam apa kandungan buku pertama, buku kedua, buku 3 dan buku 4. Dan dalam ini kita ada 4 elemen, iaitu kita punya title, kita punya penulis, subject dan juga ID. Bagaimana kita nak susun? Kalau kita tengok kepada definisi satu struktur, kalau kita tengok di sini, dalam struktur kita boleh terdiri daripada lebih daripada satu ahli, dan boleh berbeza data type. Ahli boleh banyak, dan juga jenis data yang kita boleh simpan boleh juga pelbagai. Tetapi kalau kita tengok dalam satu members, katalah kita punya member ni title, dalam ni hanya boleh tersimpan jenis data type yang dia diisytiharkan saja. Sebagai contoh sini, okay, dalam kita punya structure member, cara dia isytiharkanlah structure struct, nama dan juga definition. Jadi kalau kita lihat di sini, ahli ini terdiri daripada 4 ahli dan tidak semestinya dalam bentuk array. Kalau kita tengok yang pertama, char, title, jadi kita punya array panjang ni adalah 50 lah, daripada indeks 0 sampai ke indeks 49. Yang di sini kita boleh simpan apa title, tajuk, dan data type daripada jenis char, character. Dan untuk author pun sama, panjang dia 50. Untuk subject 100. Dan untuk book ID adalah daripada bentuk integer, satu nombor sahaja. Okay, untuk author
panjangnya sama 50. Untuk kita punya penulis, dan untuk kita punya subjek, panjang dia adalah 100. Dan untuk book ID, kita tak buat dalam bentuk array, kita buat dalam bentuk nombor sahaja. Okey, jadi bagaimana kita nak panggil? Jadi setiap panggilan menggunakan dot operator, titik. Kita menggunakan titik panggilan. Dan biasanya kalau kita tengok sini, panggilan menggunakan titik. Pertama adalah dia punya nama struktur. Dan juga dia punya ahli. Jadi kita panggil dua lah. Jadi kalau kita punya nama, kalau kita define nama dia sebagai book 1, jadi kita punya apa yang kita nak panggil, kita panggil dia punya title. Ni dia punya ahli, ni dia punya members, dan ni adalah dia punya variable name untuk kita punya structure. Jadi tajuk ni tidak panjang, tajuk ni pendek sahaja. Jadi kita tengok satu contoh ringkas, di mana contoh ni adalah untuk membuat satu struktur buku. Jadi kalau kita tengok pada struktur buku ni, books di sini, okey, ni adalah struktur books. Maksudnya dalam buku, satu struktur buku ataupun satu template buku, okey, kita ada satu kita punya tab book. Dalam ni ada berapa ahli? Ada 4 ahli lah. Satu lah kita punya title, kedua dia punya author, ketiga adalah dia punya subjek, dan keempat adalah dia punya book ID. Jadi dalam kita punya kandungan struktur, kita akan ada 4 ahli lah. Okey, kita ada 4 ahli, dan setiap ahli ni tidak semestinya jenis data type yang sama, tidak semestinya. Dan kalau kita tengok kepada kita punya main program di sini, dalam books kita ada book 1. Bermaksud kita buat satu variable di mana book 1 dan book 2 adalah variable untuk structure. Secara tak langsung, kita ada satu struktur di mana kita adalah book 1, di mana book 1 kandungan dia sama macam yang di dalam, yang diisytiharkan dalam struktur buku. Kita tengok, okay, kalau book 1, kita tengok dia akan ambil daripada struktur buku di sini lah. Di dalam book 1 tetap ada title, kita ada author, kita ada subjek, dan kita ada ID. Dan kita ada ID. Jadi untuk book 2 juga, dia akan mengambil struktur yang sama lah. Struktur tu berdasarkan struktur daripada books. Okay. Kalau book 2 pun sama, dia akan ada keempat-empat elemen. Jadi kalau kita tengok kepada arahan yang di bawah ni, string copy adalah
Sini string copy. Ini adalah untuk meletakkan kita punya string ni, kita punya nama ni dalam array yang telah disediakan. Jadi ini kita masukkan dalam array title. Array title kita ada daripada index 0 sampailah index 49, dan dia akan letakkan kita punya nama ni lah, C plus dan sampai habis lah, Jadi untuk dan ini dia akan dimasukkan dalam book 1. Kenapa? Pasal kita panggil di sini adalah kita punya book 1, termasuk dalam title. Jadi untuk author juga dimasukkan dalam struktur book 1. Kalau kita lihat di sini book 1 dalam author. Jadi dalam book 1, dalam ahli author, dia akan copy string yang ada. Okey. S.A untuk indeks 0 dan sampai indeks 49. Dan setiap data ni dimasukkan sama juga macam kita punya subjek, struktur, dan kita punya ID dalam bentuk nombor biasa. Itulah untuk menyimpan data daripada kita punya masukkan kepada kita punya memory location pada setiap array, dan array itu berada dalam struktur book 1. Okey, kita akan buat benda yang sama untuk book 2. Book 2 pun sama apa yang kita buat tadi. Dia akan ada title, dia ada author, dia ada subject, dan juga dia akan ada ID. Tapi yang berbeza adalah dia punya panggilan pada nama struktur ataupun nama variable ni. Tadi kalau kita ambil pada book 1, letak ni book 1, tapi yang untuk book 2 kita akan letakkan dia punya awalan tu adalah book 2. Itu akan merujuk kepada kita punya struktur yang lain. Ini tadilah struktur book 1, ini kita masuk pada struktur book 2. Dan dalam book 2 kita akan masukkan maklumat title, author, subject dan juga ID. Itu cara nak masukkan. Jadi kalau kita nak panggil, nak panggil kita punya struktur, sama juga kalau kita nak masukkan, kita ada command dot. Jadi kita ada yang pertama ni adalah kita punya struktur variable name, yang hujung ni adalah kita punya member. Jadi kalau kita nak access, sama juga, ni adalah kita punya structure variable name, dan dia punya ahli apa yang kita nak access. Jadi untuk book 1 kita akan tengok title, author, subject dan book ID. Sama juga untuk book 2. Jadi ini book 1 ni, ahli-ahli ni tersimpan dalam kita punya struktur book 1. Yang bawah ni, ahli-ahli ni tersimpan dalam struktur book 2. Dan kita tengok dia punya keluaran. Keluaran tu dia akan tulislah, dia akan memaparkan tajuk untuk book 1 dan juga book 2 serta dia punya ahli-ahli yang terkandung di dalamnya. Jadi itu sahaja untuk kita punya tajuk chapter ini, dan jangan lupa untuk buat assignment. Ada assignment 2.
yang akan meliputi chapter 6, chapter 7 dan juga chapter 8. Okey, dan assignment ni adalah assignment secara individu. Dan tengok dalam individual assignment dalam author. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.